Sekali seminggu, laluan kereta patut dialihkan atau ditutup terus untuk memberi laluan kepada aktiviti berbasikal. Selain itu, mereka yang berbasikal juga harus menggunakan peralatan keselamatan yang lengkap bagi mengelakkan kecederaan melampau. Para pemimpin dicadang turut berbasikal sebagai teladan kepada rakyat. Selain itu, kemudahan seperti tempat meletak basikal dan juga ciri-ciri keselamatan lain untuk penunggang basikal patut juga dipertingkatkan. Itu dia tadi sedikit pandangan daripada rakan-rakan Facebook You wartawan, bagaimana untuk menjadikan ia satu realiti ataupun impian itu satu kenyataan. Seperti mana kita dengar tadi sebelum rehat bersama saudara SM Zufaris, katanya kita perlu start somewhere. Yes. Memang kadang-kadang kalau dicakapkan tentang gaya hidup berbasikal ni more than just sukan, more than just for fun, sebagai salah satu antara orang kata apa pilihan pengangkutan. Jadi dia katanya ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Terutama ciri-ciri keselamatan. Yes. Mungkin Cik Naim boleh mulakan dulu? Okey. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita tengok kalau kita nak mengadakan berbasikal ni sebagai pengangkutan utama. Okey. Kalau kita lihat di kawasan luar bandar, macam kawasan kampung-kampung, saya rasa itu tidak menjadi masalah lah. Sebab di kawasan kampung tu saya rasa kenderaan orang kata yang lain seperti kereta, motor apa tu amat berkurangan. Jadi di jalan raya kampung tu pula shoulder yang disediakan kadang-kadang agak lebar. Jadi kita boleh menggunakan shoulder jalan raya itu sendiri sebagai orang kata untuk berbasikal. Jadi keselamatan terjamin. So sekarang masalah yang menjadi orang kata masalah sekarang ialah jika kita ingin berbasikal di kawasan tengah bandar, umpamanya kita tinggal bekerja di bandar, kita ingin menggunakan kemudahan berbasikal ni sebagai satu kemudahan untuk bekerja misalnya di kawasan bandar Kuala Lumpur. Masalah di bandar Kuala Lumpur ni kita lihatlah kan, jalan raya dia tu sempit. Kadang-kadang sama ada bahu jalan atau langsung tak ada jauh jalan. Ada antara dua choice saja. Ada bahu jalan atau langsung tak ada bahu jalan. Okey. Kadang-kadang footpath pun tak ada. Pejalan kaki pun tak ada. Saya rasa kalau kita tengok pula sikap pemandu di Malaysia ni, saya rasa semua orang sedia maklumlah macam mana kan. Tak payah cakap lah kan. Tak payah cakap. So saya rasa kalau saya sendiri pun sekarang kalau orang suruh saya kayu pun saya minta maaf, saya takut. Okey, saya setuju. Itu satu perkara yang mungkin kita perlu titik beratkan. Macam tadi Encik Naim ada menyentuh kalau kita nak bermula-alik menjadikan basikal salah satu pilihan pengangkutan kalau mungkin untuk ke tempat kerja. Jadi kita bersama dengan saudara Khalid Mokhtar, tenaga pengajar Kelab Basikal Kayu Bib di talian sekarang, yang katanya saya dimaklumkan oleh rakan saya, beliau pernah berbasikal antara rumah dan ke pejabat. Jadi kita bertanya pendapatnya bagaimana dia buat tu. Assalamualaikum Encik Khalid. Waalaikumsalam. Okey, Encik Khalid. I berminat bila tengok gambar-gambar you tu kan. Tengok ada satu gambar tu siap kemas berpakaian pejabat dengan basikal kat sebelah lagi. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit tu, sebab kadang-kadang macam bila Annie bertanya kepada orang ramai, kenapa tak kita berbasikal kat pejabat? Contoh macam kat Putrajaya kan, rumah dah dekat, pejabat dekat situ. Kenapa tidak boleh ni menjadi satu kenyataan? Tapi bagi Encik Khalid pula, bagaimana ini sebenarnya boleh dilakukan? Adakah faktor cuaca menjadi penghalang? Adakah faktor kemudahan menjadi penghalang? Bagaimana Encik Khalid lakukan tu? Saya rasa ini sebenarnya bergantung pada sama ada kita nak yang tak nak saja. Dan faktor cuaca, memang kadang-kadang orang kata kalau di negara barat sejuk sini panas. Tapi kita kena ingat negara barat juga ada salji dan tak ada kayuh. Tapi jadi kita sentiasa cuaca ni okey sebenarnya, cuma panas. Jadi bergantung juga. Jadi tempat kerja kita adakah disediakan kemudahan seperti untuk mandi, loker dan air untuk minum. Jadi itu adalah basic yang diperlukan. Tapi saya juga, walaupun saya berbasikal ke ofis, jaraknya taklah jauh sangat. Berapa tu? Dalam 13 km satu arah. Jadi pergi balik 26. Mula-mula memang susah, tapi dah lama kemudian okey, boleh. Dan saya rasa kaedah berbasikal ke tempat kerja ni kena tengok jugalah kesesuaian sama ada kita perlu berada di pejabat saja ataupun perlu keluar. Kalau perlu keluar mata-mata memang tak apa sesuai lah.
Macam saya perlu keluar juga, tapi saya drive ke office ada pada hari Isnin pagi, bawa basikal sekali, dan sepanjang minggu tu saya berbasikal pergi balik rumah. Jumaat petang saya bawa balik basikal dengan kereta sekali. Jadi kereta tu ditinggalkan di pejabat. Okey, saya berminat bila tadi Encik Khalid kata kalau kita menjadikan basikal ni sebagai salah satu pengangkutan pilihan untuk berulang alik daripada pejabat dan ke rumah, ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Contohnya bagi pihak majikan menyediakan loker ataupun tempat mandi. Jadi bagi Encik Khalid memang tidak menghadapi masalah sedemikian. Tak, sebab saya bekerja sendiri dan kami di pejabat tu memang disediakan tempat untuk mandi. Ya. Okey, Encik Khalid, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pengalaman dan pendapat. Sama-sama. Okey, terima kasih. Ya. Okey, sambung dengan King lah kan. Okey, macam tadi kita tengok kan, kita nak bercakap bagaimana kita menjadikan basikal ni more than just for fun, more than just for sport. Maknanya salah satu daripada pilihan pengangkutan. Tapi tadi awal-awal belum ada bagi soalan, you kata susah. Mungkin kita boleh cakap kenapa susah dan bagaimana nak atasinya tu. Kita perlu banyak swasta macam Cik Khairi. Macam Malaysia ada beberapa company besar, mereka memang support berbasikal ke pejabat. Di kalangan pekerja dia. Macam yang saya tahu DG, mereka memang support green. Mereka memang staff yang berbasikal ke pejabat, ada tempat mandi, ada locker, yang itu saja. Tapi dari infrastructure wise masih tak support lah, susah sikit. Infrastructure wise, keselamatan masih tak cukup. Masa masih tak sampai lagi. Tapi masih berkembang sekarang. Masih berkembang. Tapi saya rasa yang paling penting sekarang ialah orang kata memberi kesedaran. Kesedaran itu penting. Memberi kesedaran pada orang kata rakyat Malaysia atau yang berminat berbasikal ni mengenai orang kata kebaikan yang boleh kita dapat dengan kalau berbasikal ke office, berbasikal, aktiviti ni lah. So kita kena beri kesedaran lah. Saya ingat kesedaran tu orang kata education. Jadi tentang kesedaran, Malaysia memang ada aktiviti events yang kagum macam Penang, there's event campaign for lane. Tujuan adalah untuk membina bicycling dan menjadikan Penang sebagai bicycle friendly city, bandar bicycle friendly. Lah. Okey. Actually kagum. I went there last time. Saya dah pergi sana last time. Even dekat yang Batu Ferringhi, now they designated on the left side of for the cycling. So maknanya sambil basikal boleh tengok satu pemandangan yang cantik lah. Kalau kita pergi Batu Ferringhi sekarang, dia lane tepi tu dia khaskan untuk basikal. Campaign for lane mereka berapa orang? 5,000 orang yang menyokong event ni. Ramai juga. Okey, kita akan sambung lagi selepas ni. Sekarang kita kena berhenti rehat dulu. Saya pun nak bincang juga menjadikan impian ni satu realiti. Macam tadi Encik Naim dengan King kata, kita perlukan support semua orang. Kalau tak ada support, macam mana nak jadikan dia satu kenyataan. Yang itu selepas ini. Sekarang kita berhenti rehat dulu.